Yang tengok depan dia tak nampak. Dekat lah. Jauh tak nampak, minta maaf. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan kepada muslimat semua, marilah kita baca umul kita, kita sedekahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta ahli sahabat serta keluarganya, serta waliullah kita, dan kepada arwah-arwah sekalian. Syekh ulida lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 4 nah. Kita sambung balik kuliah kita. Kuliah lepas kita dah berhenti, kita dah bincang mengenai huraian yang pertama pada pengenalan agama. Hari ini kita akan sambung bermula Islam itu. Kita nak kenal apakah Islam. Selama ni kita sebut Islam, tapi kita tak tahu kan. InsyaAllah hari ni kita belajar kitab Al-Misbahul Munir. Musannif ataupun pengarang kitab, dia nak cerita apakah itu Islam. Kadang-kadang maklumlah, kalau kata muslimat saja, saya pun dulu macam tu lah, tak tahu kan apa tu Islam. Bila kita mengaji, hak ni ke? Kita tahu. Bila kita tak tahu, bila kita nak buat ibadat, dia jadi macam tak rasa macam dia tak rasa nak buat kan. Benda dia tak tahu, benda tak tahu ni nak buat, dia rasa tak seronok. Tapi kalau kita tahu, kita faham, kita buat satu pun dia rasa ada kesedapan dah. Macam Al-Fadhil Ustaz Hadi kata lah tadi kan, bila kita dah kenal, baru kita tahu. Kalau kita tak kenal, tak tahu. Umpama kita tak kenal yang mana batu jalan, yang mana mutiara kan. Tapi kita nampak mutiara depan mata, tapi kita tak kenal, kita ingat dia batu jalan. Umpamanya tu mutiara, kita tak ambil, pergi sebab hidup kita Tuhan bagi sekali saja kan. Itulah kita pertama kena tuntut ilmu dulu, dipaham elok-elok, kejap-kejap, insya-Allah kita tahu. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kejadian agama. Itulah kita berhenti tu. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Di sini kita nak tahu bagaimana terjadinya agama ataupun terbentuknya agama tu. Nak terbentuk agama mesti ada 3 perkara, 3 faktor ataupun 3 elemen lah. Bahasa ni 3 elemen. Kalau tak ada 3 ni, dia tak jadi ataupun tak lengkap nak jadi agama. Dia mesti ada 3 perkara ni, 3 faktor. Apa dia? Yang pertama iaitulah Islam. Kan. Pertama Islam. Nak terbentuk agama tu, ciri yang pertama mesti Islam. Yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. 3 benda ni, 3 benda yang besar lah. Kena ada benda ni baru terbentuk ataupun nak jadi agama, mesti lengkap dengan 3 perkara tersebut yang kita sebut tadi, iaitulah Islam, iman dan ihsan.
Macam mana ustaz, kalau tak ada salah satu, dia tak lengkap lah, kan? Bila tak lengkap, boleh jadi terbentuk agama? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena lengkap. Bila kata tiga lah. Jangan lebih, jangan kurang. 3 perkara ni mesti ada. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan tu sendiri. Kan? Sebab tu dah nak terbentuk ataupun nak lengkap agama tu mesti ada 3 perkara. Sebab tu ulama dia telah ulama kita lah, dia nak istimbat ataupun dia nak buat, dia nak ambil atas hadis Jibril yang tadi baca tu kan. Dia nak sabit situ lah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW serta sahabat baginda radhiyallahu anhum, bila Nabi Muhammad dan sahabat ada duduk dengan sahabat dia, tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda, kan? Pemuda tu pakai duit haram, semua tak kenal. Mai ke mana pemuda ni? Dia masuk nak kata orang ni kenal, kata depa tak pernah tengok. Kalau kata kenal, siapa pun tak kenal kan, sebab tak pernah tengok. Yang kedua, dia main dengan keadaan yang elok. Sebab bila orang tak kenal, mestilah orang kata dia ni orang yang musafir kan, bukan orang sini. Tapi tengok keadaan tu, tak macam orang musafir pun, tak ada tanda orang yang musafir, tak ada pun. Dia pun rasa pelik, dia pun heran. Ajib kan, dia pun rasa ajib, pelik siapa dia ni. Tak apa. Lepas tu ketika tu Nabi Muhammad SAW serta sahabat baginda duduk dalam halaqah kita, macam halaqah bulatan kan. Lepas tu yang datang tu sebenarnya adalah malaikat Jibril kan, tapi malaikat Jibril ni dia merupai manusia. Pemuda yang tampan. Dia terus pergi kat Nabi. Dia kata terus pergi kat Nabi Muhammad SAW. Dia kata, boleh tak bila aku nak dekat dengan kamu, nak hampir dengan kamu? Nabi kata, boleh. Lepas tu dia kata lagi, boleh aku nak hampir dengan kamu? Nabi kata boleh. 3 kali. Tu nak cerita dekat kita, kalau kita pergi rumah jiran kita ke, adik-adik kita kena tanya mereka 3 kali baru kita boleh masuk, kan? Itu dia kata sabit dengan Jibril buat begitulah kat Nabi. Bila Nabi izin dekat Jibril, maka dia pun duduk berhadap dengan lutut. Duduk ke lutut lah, kan? Duduk macam dia kena lutut. Ada riwayat kata Jibril letak tangan atas paha Nabi. Pekat-pekat sahabat Nabi semua pakai heran, siapa dia ni, kenal pun tak pernah tengok langsung, tiba-tiba dia buat panggil macam ni kan. Dia rasa heran lah, dia heran. Lepas tu dia tanya, ya Muhammad, akhbirtu anil iman. Ada riwayat kata anil Islam, khabarkan akan aku daripada iman ataupun Islam. Lepas tu Nabi pun ceritalah, kalau Islam, Nabi cerita 5 perkara. Pokok Islam dah 5 perkara kan. Lepas tu hadis tu dia pendek, dia kata Nabi dah cerita dah. Ada kata sadaqata, benarlah kamu. Lepas tu dia tanya lagi, kata akhbirni anil iman, khabarkan akan aku daripada iman pula. Rasulullah pun ceritalah tentang iman ada 6 perkara. Cerita itu Jibril kata sadaqata, kan. Lepas tu sehinggalah sampai hajat dia habis, maka Jibril pun bangkit, lalu dia pun keluarlah pada majlis tadi. Lepas tu ketika tu ada Sayyidina Umar, dia pun tengok dia heran, dia ajib tu, pelik orang ni. Tiba-tiba dia hilang terus. Lepas tu 2-3 hari kemudian, bila Rasulullah SAW jumpa dengan Sayyidina Umar, dia pun cerita. Rasulullah kata, kamu tahu tak siapa yang mai kemari baru ni? Dia pun tak tahu lah. Dia kata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui lah. Terus Nabi Muhammad kata apa? Yang mai tu adalah malaikat Jibril. Maksudnya kita manusia pun boleh tengok malaikat, kan? Itu dari dia nak cerita itu. Maksudnya itulah ulama kata ambil daripada hadis Jibril. Panjang lagi hadis tu, kan? Kita pendek-pendekkan cerita. Dia nak cerita kata agama tu nak lengkap mesti ada 3 perkara tadi. Iaitulah pertama Islam,
kedua iman, dan ketiga ihsan. Kalau tak ada, tak lengkap. Tu bagi orang yang tak Islam macam mana? Dia tak beragama lah kan. Bila dia tak Islam, bila dia bukan Islam, maka gugur orang Islam kat dia, iman pun tak ada. Ketika tu dia tak beriman, maka tak ada agama lah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, saya nak cerita sikit. Saya pun baru dengar kajian daripada baca tu. Dia pun kata, lah ni manusia dalam dunia ni lebih kurang 7 bilion. Saya pun nak abang tak erti 7 bilion, banyaklah, nisbah banyak tu kan. Tapi yang Islam ni cuma dekat 2 bilion sahaja. Kita ni alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita, Allah Ta'ala letakkan kita dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal 5 bilion tu macam mana? Wallahualam, mereka masih kufur dengan Allah kan. Kita berasa macam kita banyak, tapi kita tengok secara menyeluruh, rupanya orang Islam tak ramai, yang tak Islam dia lagi ramai. Lepas tu kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala campakkan taufik dan hidayah kepada diri kita, untuk kita berada dalam agama yang Allah Ta'ala redha selama-lamanya kan. Alhamdulillah, syukur banyak. Apa tanda syukur kita? Pertama, rajin tasbih, ucap tahmid dan sebagainya. Yang kedua, ni tanda syukur kita cari ilmu untuk kita nak tingkatkan lagi kita punya amalan, nilai kualiti amalan kita kepada Allah. Sehari-hari kita mesti tingkat kita punya amalan, kita punya kualiti iman, kualiti amalan kita tu. Macam barang lah, kalau barang tu biasa-biasa, kualiti dia pun biasa, harga dia pun biasa kan. Tapi kalau contoh apa durian durian hitam tu kan, dia sebab apa dia mahal? Sebab kualiti dia tu. Macam itulah nisbah kita punya amalan macam itulah. Kalau kita punya amalan tu kualiti dia tu tinggi, maka tinggilah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita kena pula semua lah. Bukan kata muslimat saja, saya pun sama. Kita pakat semua kan. Kita azam sesuatu hati, kita nak tingkatkan amalan kita. Macam mana? Kita nak dalam kita azam pun nak buat tahajud lah. Kalau tak yang tak buat, kita mungkin buat walaupun 2 rakaat tak apa. Ajak diri, dia tak boleh buat tarawih. Buat mungkin buat 4 rakaat, 8 rakaat tak boleh, tak lepas kan. Kita boleh ajak diri itu, dia kena pelan-pelan. Khair umur awsatuha. Sebab kejap itu adalah bersederhana kan. Sederhana saja. Buat takat saudara kita mampu. Kalau kita tak mampu, jangan kita buat lebih kemampuan. Sekali lagi, apa kita lari nak pergi jauh lagi, lari setengah jalan berhenti, tak larat. Lepas tu terus tinggal, tak mau buat dah. Itu kita kata orang yang rugilah, tak mau macam tu. Tak beramal macam tu kan. Amal bi' dan istiqamah makna kata kita buat sikit tapi buat tak tinggal kan, buat je. Macam duha, kita tak boleh buat 4, kita buat 2. Tapi insya-Allah tiap hari ada. Sibuk macam mana pun ada waktu duha untuk kita. Sebab duha ni bukan kita nak ke nisbah ganjaran saja, tapi kita nak dekatkan diri dengan Allah. Macam itulah. Kita tak mahu nak fikir ganjaran ni. Sebab kita ni bukan budak-budak lah. Kalau Tok Guru kata jangan beramal macam budak-budak kan. Kita orang dewasa, kita buat bukan kerana sesuatu, kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ajak diri. Tak nampak lah nisbah ini yang fadilat tu untuk budak-budak lah. Di kedai, nak suruh pergi kedai, dia kena upah dulu kan. Lagi aiskrim Malaysia lebih kat dia. Tapi dah lama-lama, bila mak dah suruh, dia dah faham lah. Tak apa lah, sebab apa dia nak tolong mak dia. Dia rasa dah ikhlas tu main dalam hati kita. Hati sana beri dalam ni kan. Hati tu lah kita nak jaga. Kalau tak jaga hati, tu yang berlaku macam-macam tu, boleh buat macam-macam. Ada sifat mazmumah dalam diri. Semua ada, cuma nak bagi hilang saja. Nak bagi hilang tu bukan masalah, tapi dia kena ada ubat je. Kena zikir banyak-banyak, kena selawat banyak-banyak. Itulah ngaji dengan Ustaz Adi, insya-Allah kita akan faham. Baik, kita sambung. Bermula Islam itu apa Islam? Iaitulah mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul. Itu yang panggil
Islam. Apa mengikut zahir? Zahir ni benda-benda yang nyata, yang kita boleh nampak. Kalau batin tak nampak kan. Zahir macam mana? Macam anggota kita beribadat, contoh buat sembahyang. Zahir lah, nampak. Mata kepala kita boleh tengok kan. Dan mengaku maksudnya kita ikrar dengan lidah kita cakap. Zahir. Kalau batin macam mana ustaz? Batin tu macam tasdik bil qalbi, membenak dengan hati. Dan hati siapa pun tak tahu. Nampak tak? Tak nampak kan. Kalau kita cari hati pun kita tak tahu mana. Kita tengok ni jantung ke hati? Ada hati. Muslimat kalau saya tanya hati kat mana muslimat? Dia tunjuk saya tak? Semua tunjuk jantung. Ni saya kata jantung ke hati. Gitulah kan. InsyaAllah nanti kita akan faham lah. Bermula Islam itu ialah mengikut zahir, yakni nyata, boleh kita lihat dengan mata kepala kita, itu panggil zahir. Dan mengaku zahir, yakni ikrar dengan lisan, dengan lidah kita oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia akan tu perkara dari itu oleh Rasul. Apa yang Rasul bawa datang, macam kita dah belajar itu undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala bubarkan kat kita. Dia hantar Rasul, Rasul tugas dia hantar kat kita bagi kita faham. Tu tugas Rasul, menyampaikan kepada umat manusia. Perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul. Apa dia perkara yang dibawa datang? Daripada pekerjaan agama. Apa pekerjaan agama? Ada hukum dia lagi. Yang diketahui akan dia akan pekerjaan agama tu dengan darurah. Apa darurah di sini? Yakni darurah ketiadaan fikir. Makna kata mudahlah. Rasul buat main kat kita benda-benda yang mudah. Contoh macam benda tu semua golongan tahu. Golongan dewasa tahu, golongan remaja tahu, kanak-kanak pun tahu. Itu dia panggil darurah, dengan mudah. Dengan tak payah fikir, tak perlu bawa dalil, tak payah. Nabi Rasul buat main, semua pakai tahu lah. Contoh macam solat lah. Solat ni semua orang tahu, sampai budak-budak pun tahu. Solat fardu wajib tak? Wajib. Kalau kita tanya cucu kita pun, cucu pun tahu. Anak kecil-kecil pun tahu. Tu makna darurah kan. Dengan mudah. Benda yang mudah. Puasa Ramadan wajib tak? Budak-budak pun tahu, semua wajib. Wajib ustaz. Kita tanya siapa, semua kata wajib. Benda tu benda yang mudah, tak payah fikir lah. Itu dia panggil darurah. Bahkan semua orang tahu belakang. Itu dia panggil benda yang mudah. Semua orang tahu kan. Tak payah cerita dah. Orang kata semayang, maklum, umum, semua orang tahu. Semayang fardu, semua orang tahu, wajib. Tak ada seorang pun kata tak wajib. Sampai orang yang tak pernah ibadat pun dia kata semayang tu wajib. Walaupun dia orang yang bukan orang ahli ibadat, orang ahli maksiat. Contoh dia lah, contohnya kan. Dia pun kata solat fardu tu wajib. Maksudnya dia pergi dengan mudahlah, darurah. Semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Semua orang tahu benda itu adalah pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu. Kanak-kanak pun tahu. Apa dia yang kita buat contoh di sini misalnya seperti apakah perkara pekerjaan agama yang darurah, yang tidak kena fikir tadi, seperti sembahyang fardu. Semua orang tahu. Budak-budak pun tahu. Kalau kita tanya mereka, sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib. Seperti sembahyang, puasa Ramadan, semua orang tahu, maklum dah. Pada golongan tua sampai golongan kanak-kanak pun tahu benda tu benda yang wajib. Tak payah bawa dalil nak cerita ni wajib dan sebagainya, tak payah, semua orang tahu. Itu dia panggil perkara yang mudah. Sambung lagi. Dan rukun itu 5 perkara. Dia nak cerita rukun. Rukun itu 5 perkara. Apa dia rukun? Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Dia nak cerita rukun Islam lah. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Nak terbentuk ataupun nak terjadinya, nak terjadi pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia akan rukun Islam.
Nak jadi rukun Islam mesti ada 5 rukun. Kalau tak ada, tak jadi, kan, tak sah. Contohnya kalau dia tak syahadat, dia tak jadi lagi, dia tak cukup rukun Islam lagi. Dia tak, orang tak panggil Muslim lagi lah, sebab dia tak syahadat lagi. Rukun Islam mesti ada 5. Kalau kurang satu, tak boleh, dia tak jadi rukun Islam. Maksud dia macam tu. Rukun ni dia ada 2 makna. Pertama, rukun dari segi lughah, dari segi bahasa dia panggil rukun, macam kita dah saya cerita dari tu. Rukun dari segi bahasa dia panggil bucu-bucu. Contoh macam meja ni dia panggil rukun lah, bahasa Arab panggil ni. Segi-segi ni kan, segi-segi ni dia panggil bucu-bucu, ataupun dia ujung-ujung ni dia panggil rukun. Paling mudah kita buat contoh, kita pergi umrah, pergi depan Kaabah, kita tawaf, kan. Kita tengok Kaabah dia ada 4 bucu, kan. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, rukun Yamani, kan. Ni dia panggil bukan rukun yang bahasa, kadang kita salah faham, kita ingat rukun ni rukun pada syarak. Tak. Dia nak cerita kata rukun tu bucu-bucu Kaabah, kan. Di hujung ni ada Hajar Aswad yang kita lebih kucuk tu, kan. Yang ni dia kata ni rukun Syami yang bucu dia menghalalkan negeri Syam. Yang ni rukun Iraq, halalkan Iraq. Ini Yaman ni yang halalkan negeri Yaman. Itu saja, kan. Jadi kalau kita salah faham, kita itu tahu terlupa, tak tahu rukun apa, tinggal rukun. Kena banyak dam ke? Itu masalah dia, bukan masalah rukun yang bangsa syarak tu dah. Itu pada bahasa saja. Kita kena beza sikitlah. Gitu. Tapi kalau dipanggil pada syarak pula, apa dia? Ialah perkara yang jadi suatu dengan dia. Contohnya, saya buat contoh macam sembahyang. Sembahyang ada berapa rukun? Ada 13 rukun, kan. Tiba-tiba seorang tu dia solat, dia terwujud satu rukun. Contoh dia terlupa nak takbir. Agak-agak jadi dia solat tadi? Tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tertinggal satu rukun. Bila tak cukup rukun, maka solat tadi sah dah? Tetap tak sah. Sebab tu dia kata perkara yang jadi satu dengan dia. Kalau tak cukup, maka tak jadi solat tu. Walaupun dia buat elok, dia tak takbir, dia lupa, kan. Tak sah, dia kena ulang balik. Itu dia panggil rukun. Itu rukun yang bangsa syarak. Kalau tak ada, tak sah solat, kan. Begitu juga kalau terlupa sujud buat sekali pun tak sah juga. Sebab sujud tu adalah salah satu daripada rukun solat yang 13 tadi. Itu kita kena faham lah. Perbezaan pada lughah dan pada syarak tak sama. Kalau lughah dia kata bucu-bucu saja, pada bahasa, kan, bucu-bucu tu rukun juga. Tapi kalau dia kata pada istilah syarak, kena ada dia baru sah. Kita buat contoh paling mudah adalah solat tadi. Tak cukup rukun, satu rukunnya jadi kosong. 13 tolak 1 kosong. Kalau matematik dia kata 13 tolak 1 12, kan. Tapi dalam rukun sembahyang 13 tolak 1 kosong, ulang balik. Itulah. Kalau itu kita faham, insya-Allah. Kita pakai jagalah. Setengah orang dia rukun ni kita kena tahu, kan. Yang paling kena jaga, yang saya rajin sebut adalah tumak-ninah. Tumak-ninah ni penting saya tengok, sebab dia salah satu dari rukun. Setengah orang dia tak berdiri, tak nak tegak elok, dia terus turun. Dia ingat tak apa, tak boleh, dia kena pada subhanallah, kan, Ustaz, turun. Dia panggil baru hasil tumak-ninah tu. Baru sah. Kalau tidak tak sah, dekat sami Allahu liman terus turun laju, kan. Tak ada dia pada subhanallah, tak sah solat tadi. Tapi kalau kita tahu, tak apa. Kalau kita tak tahu, kita pakai tu jadi tak sah sembahyang. Kalau orang tu tak tahu, nanya dia tak kira solat tu. Kalau kira tak apa, dia pasal dia tak kira. Itu yang kita takut. Kita kena ambil berat lah, ambil cakna benda ni. Kita kena sungguh-sungguh, kita kena tahu. Tak tahu pakai tanya apa hukum ni, tak payah malu, kan, tanya. Sebab kita buat ibadat untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nak selamatkan diri kita daripada azab Allah yang Allah Ta'ala dah janjikan. Itu yang kita takut. Itulah ada orang sembahyang masuk dalam neraka wil, kan. Sebab apa? Dia lalai. Lalai macam mana? Kadang-kadang lalai macam tu lah. Tak kira lalai hati lagi.
Yang kita punya kitab tasawuf kan. Itu tak kira pula. Hak zahir yang syarak pun kita dah lalai dah, tambah kita nak pergi yang lagi jauh lagi. Lagilah kita kena jaga. Dan bermula makna rukun itu, rukun pada hukum syarak lah. Hari kita nak cerita pasal tentang rukun pada hukum syarak. Apa dia? Ialah perkara-perkara, yakni benda-benda yang jadi suatu dengan dia. Contoh macam kita buat solat tadi lah. Kalau tak cukup syarat, tak cukup satu rukun, maka batal sembahyang dia, tak sah. Itulah, mesti cukup 13. Kalau tak cukup, tak sah sembahyang, diulang balik. Tu. Apa kita nak buat rumah lah, tak cukup dia punya tiang lah, tak boleh jadi rumah juga. Macam itulah sembahyang, sama juga. Dan ia pula juzuk suatu atau suku suatu itu. Juzuk suatu atau suku suatu itu, yakni rukun itu asas atau tunjang bagi suatu. Rukun dia panggil asas atau tunjang. Asas ni bahasa Arab, tunjang ni bahasa Melayu lah, dia ada alih bahasa. Apa asas? Itulah tunjang. Tunjang bagi sesuatu. Kalau rukun tu tak ada rukun, maka tak terjadilah, tak terhasil ibadat yang kita buat tadi. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu ialah 5 perkara. Apa dia? Pertama yang saya nak cerita. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Kita ni wajib dah kita kena syahadat. Kalau orang yang dah kita panggil guru saya panggil Islam, kita ni Islam bakar lah, sebab kita Islam daripada keturunan kita. Ibu ayah kita Islam kan. Tapi bagi orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dia wajib kena ikrar, kena baca syahadat dulu kan. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku. Dia panggil ikrar dengan lidah. Saksi dan mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tu tak ada lah. Sebab hak daripada sembah tu dah mereka tak faham kan. Kalau nak jadi Tuhan, dia kena ada sifat-sifat kamalat yang kita nak mengaji, yang akan datang kita akan mengaji. Kalau tak ada sifat-sifat kesempurnaan, mana boleh jadi Tuhan? Tu. Tiada Tuhan melainkan tiada Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib disembah melainkan Allah. Allah ni ada sedia kala, ada tak ada mula, ada tak binasa. Banyaklah sifat Allah kan. Kita ni ada permulaan, ada Allah Taala tak ada mula, ada sedia kala. Itu beza dia kita dengan Allah. Itu kita mengaji kitab tauhid macam itulah. Ada kita ada mula. Betul tak? Kita mai sekian-sekian ada tarikh kita, surat beranak kita kan. Contohnya si Fulan tu dia lahir 1 Januari 1980, dia baru lahir. Darah kata 2 3 tahun tak ada pula. Meninggal dah. Tu habislah masa dia. Tu kata kita ni ada permulaan. Bila ada permulaan mesti ada binasa. Binasa lah. Ada tak binasa? Ada, kita dah tengok dah kan. Ada di kalangan ahli keluarga kita dah meninggal dunia. Binasa lah tu. Tak kekal hidup di dunia, tak kekal. Macam tu. Kalau kita faham dengan tahqiq, dengan sungguh-sungguh, insya-Allah kita nak buat ibadat, kita rasa dihadakan nikmatan dia tu. Dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah. Siapa dia Muhammad? Itu Nabi Muhammad SAW ialah Rasul Allah atau utusan Allah. Rasul ni bahasa Arab, utusan ni diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi mudah sikit lah kita faham kan. Rasul dan utusan tu benda yang sama lah. Rasul bahasa Arab, utusan bahasa Melayu. Utusan ni macam postman lah. Mudah cakap macam postman. Menghantar ataupun orang JNT kan, menghantar barang kalau kita online tu. Lepas tu orang panggil utusan lah. Kita ada barang, dia pun menghantar. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah.
Baik. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Sehingga tidak dihukumkan dengan seorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Nak jadi Islam walaupun dia dah faham dah Islam. Contohnya orang mu'alaf lah macam kita ni, tak apalah. Orang yang mu'alaf walaupun dia dah faham dah semua tentang Islam, tapi dia tak sebut lagi, dia tak kira orang Islam lagi. Kalau kita jumpa sahabat-sahabat kita ke kat mana-mana kan, dia dah faham tentang Islam, cuma dia tak ikrar dengan lisan dia lagi, kita ajak cepat-cepat baru dia jadi Islam. Tidak, dia tak Islam lagi sebab syarat dia mesti kena ikrar, kena sebut, kena baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena sebut macam tu, baru dia dianggap orang Muslim. Sebab tu kalau orang dalam nazak, kita tak boleh ajak panjang macam tu kan, kita nak ajak pendek je, la ilaha illallah. Jangan ajak asyhadu an la ilaha. Tu kata ajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ajak pendek kan. Jangan ajak sampai asyhadu an la ilaha. Dengan nazak ni, dengan mabuk nak mati ni dia lain. Kita ajak la ilaha illallah, putih sikit apa? Tak ajak pula la ilaha illallah. Jangan ajak direct pun tak boleh juga. Itulah bertuah dia kalau nak orang nazak. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, dua ibu bapanya tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah syahadah. Macam kita lah, tak wajib dah. Kerana apa? Kerana memadai, kerana cukuplah dengan menurut turut siapa? Turut ibu bapa kita, kan? Dah memadai dah, dah cukup dah. Ibu bapa kita dah Islam, kita tak wajib nak ikrar dah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak payah dah. Tapi setengah ulama kata kena juga sekali dalam seumur hidup, tapi bukan dalam ibadat, luar ibadat. Contohnya dalam solat kita dah sebut kan, kita dah baca tasyahud asyhadu an la baca kan. Tapi kita sebut di luar. Maksud dia lepas sembahyanglah, bila-bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walau dia minta sekali, tu dia panggil khilaf ulama kesalahan lah, tapi tak ada masalah pun. Tapi yang kata yang wajib dari sekali itu adalah mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i tak sama kan. Kita ikut mazhab kita lah, tak payah campur-campur. Tak payah kita ikut ni Maliki setengah, Syafi'i setengah, tak boleh. Dia nak ikut, dia kena ikut semua. Contoh kalau kita nak ikut mazhab Maliki, kita kena ambil, kalau kita nak sembahyang, kita kena ambil wuduk sama mereka. Kita kena reti. Sebab tu kalau kita nak taklid mazhab, kita kena reti dulu mazhab yang lain, baru boleh taklid. Maksudnya kita nak ubah kan. Lebih kita belajar mazhab kita buatlah. Contoh yang selalu yang lazim jadi, saya tak salah ingat saya, masa kita nak tawaf dekat Kaabah kan, ramai. Macam mana ustaz? Orang perempuan tak boleh boleh ni kan, macam lelaki kan. Orang lelaki kan kami duk tawaf, perempuan kan kena accident kaki kan, tak nak jaga tak boleh, ramai kan. Nampak macam mana? Tu kata taklid, boleh taklid mazhab. Ada taklid lah, ambil wuduk pada mazhab Maliki. Ataupun kalau tak mau juga, kena pandai-pandai jaga. Kalau tak reti, kalau pakai jaga lah. Orang perempuan tak apa, boleh sokok-sokok tangan kan. Orang lelaki kan pakai haram semua kan. Begitu. Kalau nak taklid, dia kena taklid pada awal lagi. Bukan kita ambil yang dengar dulu, kita ambil wuduk cara Syafi'i, tapi kita ikut cara Maliki, tak boleh. Dia kena pada mula, kena ikut pada mula. Macam mana mazhab Maliki ambil wuduk, macam itulah kita kena belajar. Kita kena banyak lagi lah. Tapi itu pengetahuan dia lah. Dan berkata setengah ulama, wajib juga berkata dalam seumur hidupnya sekali. Sebab apa? Supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Yang ni mazhab Maliki, bukan mazhab kita. Mazhab Maliki lah, yang belah mana? Belah Afrika, tak silap saya kot. Itu mazhab sana. Sebab kita ada 4 mazhab kan. Kita ni mazhab Syafi'i. Baik, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ya Nabi SAW, nak berbaring boleh ya? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah
al-haditha. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah al-haditha. Artinya diperintahkan akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhir makna kata hingga akhir hadis. Tu hadisnya panjang lagi. Tapi musannif main pendek saja. Tu nak kata dua kalimah syahadat. Ada lagi 10 minit lagi lah. Baik, kita sambung sikit lagi. Kedua daripada rukun Islam tadi ialah sembahyang 5 waktu. Solat 5 waktu, yakni solat yang wajib lah. Tu. Ketiganya memberi zakat, keempatnya puasa di bulan Ramadan, dan kelima menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Mana kata nak pergi haji ni dia kena ada kuasa, dia kena ada inilah modal, kena ada duit yang lebih. Dia kuasa nak pergi baru wajib kat atas dia, kan? Orang yang tak kuasa, orang yang tak ada modal lagi, yang tak ada duit lagi, dia tak wajib lagi. Tapi bagi orang yang dah sampai, dah orang yang dah cukup belanja dah, ketika tu wajiblah dia pergi ke Baitullah, ke tanah Mekah. Itu wajib. Kalau haji begitulah. Kalau dah sampai, dah cukup belanja dan apa semua, ketika tu dia wajib kita pergi buat haji. Kalau tak cukup lagi, dia tak wajib lah. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sami ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu hadis Nabi. Artinya dibinakan, dibentukkan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Kalau lucu dia tak panggil rukun Islam. Kena kita lucu satu, maka tak jadi rukun Islam. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu, ini Nabi Muhammad SAW Rasul Allah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan akan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Itu maksud erti bagi sabda Nabi Muhammad SAW yang di atas tadi. Maka nyata daripadanya bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan kelima perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas atau tunjang. Siapa-siapa yang tak buat 5 perkara tadi, contohnya tak solat, tak puasa bulan Ramadan, ada duit tak bayar zakat, cukup haul dan nisab dia tak bayar zakat, lepas tu ada puasa nak pergi haji dia tak pergi, maka ketika tu ulama kata apa? Tidak ada asas dan tunjang, tak ada asas agama. Maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Bila tak ada asas, maka binaan yang kita buat tadi akan jadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya. Ingkar dengan lidahnya maksudnya dia ikrar, dia cakap lah, walaupun dan jikalau pun dengan selera sekalipun. Makna kata kalau dia buat lawak-lawak sekalipun, dia panggil ingkar juga. Tak boleh buat lawak-lawak lah hukum Islam ni, kena jaga elok-elok kan. Musannif kata tadi tak boleh, walaupun dengan jalan selawar sekalipun tak boleh. Dia panggil ingkar juga, tak boleh buat lawak. Dia kena hukum-hukum ni kita tak boleh sentuh, dia kena elok-elok kan, kena jaga betul-betul. Lepas
baca pun panjang lagi dah. Ingat nak berhenti kat ni kot dah, sembah dah. InsyaAllah ada masa, ada ruang kita jumpa lagi. Baik, nak berhenti kat sini dulu. Summa qala, bermula iman itu ialah percaya hati seorang serta mengaku putus dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul. Kita berhenti kat situ. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat ni moga-moga jadi amal kebajikan yang baik bagi diri kita. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf di atas kelemahan diri saya sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.